Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan sambung tutorial kita dan kita akan belajar macam mana nak masukkan image, nak masukkan gambar dan juga kita macam nak edit. Sebab dalam kita buat poster ataupun kita buat majalah, banting dan sebagainya, kemungkinan kita akan gunakan image. Jadi image tu kemungkinan kita akan edit kan. Kita akan sama ada cut ataupun paste ataupun kita susun dia dan sebagainya. Macam mana kita nak buat? Okay, kita start dengan create new dulu. Just klik create new. Setelah kita create new dekat situ, so kalau ini yang version yang baru, dia ada banyak pilihan. Kalau you all gunakan Photoshop yang lama, tak kisah. Okay, kita just boleh pilih setting. You pilih setting kat situ. Setting untuk A4. Resolution ni saya biarkan besar 300 sebab nanti kita boleh adjust kecilkan dia. So saya tekan klik create. Okay, macam mana kita nak masukkan gambar? Okay, kita klik pada file. Selepas tu kalau kita tengok dekat sini, kita ada place embedded dan juga kita ada place link. Kalau you gunakan Photoshop yang lama, mungkin sedikit berbeza. Mungkin dia ada place saja, tapi yang baru ni dia ada dua. Tapi tak kisahlah, beza sikit je. Yang pertama ni adalah, kalau kita gunakan place embedded, image tu dia akan letak dekat dalam Photoshop ni. Dia akan embed dekat dalam layer. Kalau you gunakan place link, dia akan hanya ambil dia punya URL, path je. Tapi gambar tu tak ada dekat sini. Gambar tu mungkin berada dekat pen drive, dekat dalam hard disk dan sebagainya. So dia lebih kecil size dia. So dalam case ni, sebab kadang-kadang kita nak bawa dekat mana-mana kan. Bukan dekat sini je, mungkin dekat komputer lain dan sebagainya. So kalau kita gunakan place link tu, nanti dia akan terputus lah. Dia punya link dia. So saya gunakan place embedded. So saya masukkan penguin. Kalau you tengok macam ni, apa yang you boleh buat, you just klik move tools ni. So dia akan hilang. Yang ini kalau you tengok bentuk ni, dia dalam bentuk smart object ni. Okay, smart object ni kita tak boleh nak edit dia biasanya. Sekejap saya cuba. Tu. Contoh macam ni saya nak delete, tak boleh. Okay, apa yang kita perlu buat adalah right click dulu dekat gambar ni. You kena rasterize. So bila kita dah rasterize dia, so dia akan dalam bentuk image bitmap. So kita boleh buat editing pada gambar ni. So kita sekarang ni saya gunakan move tools untuk gerak-gerakkan dia. Okay, dan kita boleh zoom dia. Nampak dekat sini? Okay, kita ada zoom tools ni. You boleh klik sini. Lepas tu dia ada dua, dia plus dengan minus. Okay, ni gunakan control plus and control minus. You nak zoomkan dia. Ataupun you boleh gunakan yang ni lah. Yang zoom tools ni. Sama juga. Tak kisah mana-mana. Okay. Sekarang ni kita nak belajar macam mana kita nak buat selection pada image tu. Sebab bila kita ambil gambar daripada mana-mana, mungkin kita nak ada buat selection. So ada berapa teknik yang kita boleh gunakan. Ada banyak teknik. So saya akan tunjukkan satu-satu. Yang saya akan gunakan adalah laser. Dan yang kedua ni, kat sini kita ada quick selection tools. So kita gunakan yang ni pertama dulu, laser tools. Okay, kalau you tengok dekat laser tools ni, okay, saya besarkan sikit. Tekan lama sikit. So laser tool yang pertama ni, kalau saya buat selection, saya klik sekali button kiri. Lepas tu saya buat pilihan. Saya tak lepas button kiri ni, saya buat pilihan. Dia mesti bertemu dekat ujung ni. Okay, nampak tak? Itu yang pertama, kaedah yang pertama. Selepas kita dah buat pilihan ni, apa kita boleh buat? Kita boleh buat apa-apa je. You nak buat apa? Nak gerakkan dia. So, contoh. Buang dia, nak delete pun boleh. Okay, ataupun you nak tuang color pun boleh. Okay. Okay, saya undo. Itu yang pertama. Kita gunakan laser tool. Saya gunakan yang kedua. Ini saya ni dulu. Yang kedua saya gunakan polygonal laser tools. Menggunakan polygonal laser tools, you nampak saya buat pilihan. Saya klik sekali-sekali. Kalau saya tak lepaskan, saya klik lepas tu saya jalan tu dia jadi tegak. So saya kena buat sikit-sikit. Okay, saya kena klik beberapa klik. You kena klik pelan-pelan sikit-sikit baru dia nampak jadi. Okay, nampak? Dia still buat pilihan juga. Itu yang kedua, polygonal. Okay, yang ketiga, magnetic laser tool. Kalau menggunakan magnetic laser tools,
Okay, apa yang berlaku? Okay, saya klik sini sekali, saya lepaskan, saya lalu je dekat bahagian tepi ni. Dia akan macam magnet, dia akan ikut. Tiba sini, saya klik sekali. Okay, jalan lagi. Okay, saya klik sekali, jalan lagi. Ni saya klik sekali, jalan lagi. Sampai sini. Okay, so dia macam magnet. Nama dia sebab magnetic laser tool, so dia macam magnet. Tapi kalau tengok dekat sini, dia punya selection dia tak berapa betul kan. So sama ada you kena buat sikit-sikit dan dia ada tools lain yang kita boleh gunakan. Okay, saya gunakan tools yang lain. Okay. Tools yang lain adalah yang seterusnya kita gunakan Magic Wand Tool. Nama dia Magic. Bila sebut Magic, kalau you tengok dekat sini, apa yang berlaku, dia akan pilih secara automatik. Okay, mungkin kat sini tak sesuai, saya tunjuk tempat lain. Okay. Okay, ni. Nampak tak? Bila saya buat pilihan, so dia akan pilih automatik. Saya tak. Dia terus automatik. So lepas ni, apa yang saya boleh buat? Okay, kita boleh delete. Macam tu. Okay. Dia automatik dipilih sendiri. Delete. Okay. Tu seterusnya saya tak nak gunakan tools tu. Okay. Yang saya nak tunjukkan satu lagi adalah yang ni. Tools yang ni. Quick Selection Tools. Quick Selection Tools ni ada dua. Kalau you tengok ada dua. Ada kat plus dengan minus kat situ. So kalau saya pilih yang plus ni, you tengok apa yang berlaku. Nampak tak? Saya klik, saya pilih. Okay. Nampak? Okay. Dia akan saya klik, dia pilih sendiri juga. Tapi kadang-kadang tak betul. Macam ni contoh macam ni. Okay, ni saya klik sikit. Okay, contoh ni terlebih tau ni. Kalau you perasan, yang ni terkurang. Yang ni terkurang. So, terkurang ni saya boleh gunakan yang Quick Selection Tool. Saya plus. Okay, dia nampak saya lalukan, dia ambil. Tapi yang macam ni terlebih. Bila terlebih ni, saya gunakan yang minus ni. Saya klik yang minus ni. Nampak? Okay, yang mana yang tu saya gunakan minus. Yang terlebih tu saya gunakan minus ni. So, nampak? Ni gunakan apa? Yang plus. Ambil yang plus. Okay. Dah jadi semua macam tu. Ini plus. Okay. Ni minus. Ni plus. So, kalau you perasan, dekat sini, size selection ni, kat sini ada size. Size ni, you tengok saya besarkan, you nampak tak? Dia punya selection tu makin besar. Tapi kalau saya kecilkan size ni, you nampak tak? Dia jadi kecil. So, kadang-kadang ada kawasan yang saya perlukan memang kecil je. So, dia boleh pilih. Okay, macam ni, nampak? So, kecil. So, size ni ada efek juga. Okay, macam ni, ada efek juga. So, you pilih size yang sesuai lah. So, macam ni. Kalau saya nak ambil yang size ni, saya okay. Saya cut, Ctrl X, Ctrl V. Okay, saya asingkan kepala dia. So, kita ada sekarang ni, you kan tengok di sini, kita ada badan ni, penguin. So, dekat atas ni, saya buat head one. So, kita ada satu kepala dekat situ. Ni, kepala ni. Dekat tempat atas. Saya buat macam mana? Saya cut Ctrl X, lepas tu saya Ctrl V. Bila Ctrl V tu maksudnya paste. Dia paste dekat tempat layer yang lain. So, sekarang ni saya nak potong yang ini. Bila you nak potong ni, okay, pastikan dia berada dekat layer penguin tau. So, dekat sini, apa yang saya buat, okay, sekarang saya potong, nak potong yang ini. Okay. Okay, you boleh gunakan tools yang mana use laser. Kan kita dah belajar tadi, kita ada laser tool dan sebagainya. So, kalau you nak gunakan quick selection tools, jadi kecil sangat kan? So, saya besarkan dia punya size. Okay, besarkan sikit. So, saya pilih. Nampak? Dia pilih secara automatik. Okay, macam ni. Tak kena kan? So, macam ni tak kena. Apa yang kita boleh buat adalah
Okay. Kita boleh gunakan yang ni. Minus ni. Okay, kita boleh. Oh no, salah. Kita pilih Quick Selection Tools. Tapi minus ni. So, boleh adjust. Macam ni kan. Nampak tak? Ni besar kan? So, kita kena kecilkan kita punya ni size. So, kita boleh kecilkan dia. Kalau you tak selesa ataupun rasa benda ni susah, you boleh gunakan tools yang lain. Sebagai contoh, macam saya kata tadi, Polygonal Lasso Tool ataupun Magnetic Lasso Tool. Dan kadang-kadang kita boleh juga gunakan both, kesemuanya. Contoh, yang sini saya guna magnetic. Tengok ni saya guna magnetic, saya klik sekali. Ni saya guna magnetic. Okay, mula-mula saya guna magnetic. Tapi bila saya tengok dekat sini macam tak kena lah. Okay, ni macam tak kena. Okay, daripada yang magnetic tu, okay, saya gunakan tools yang lain. Saya gunakan Quick Selection Tools. So, Quick Selection Tools, saya ambil plus. Nampak? Okay, dah contoh. Okay, yang ni adjust sikit. Alright. Yang ni adjust sikit. Okay, yang saya nak highlightkan adalah dalam satu masa, kita boleh sekejap guna polygon, sekejap guna magnetic, sekejap gunakan Quick Selection Tool. Tak ada masalah, memang boleh. So, dalam kes ni saya cut. Saya Ctrl X tadi tu, yang ni saya Ctrl V, paste. So, dekat sini, saya punya tu lah. Tapi tak cantik sikit ni yang tadi ni. Okay, tertinggal atas dia ni. Okay, tak apalah. Okay. So, sekarang ni, yang ini saya letak head tu. Okay. Kita ada head ni. Head tu. Ini ada head yang pertama tu. Head ni ada dua. So, head yang pertama ni, apa yang saya nak buat adalah, saya nak pusing dia. Okay, kita pergi dekat edit. Kita pergi dekat transform. Kita boleh klik dia flip horizontal. Okay, dia terbalik macam tu. Ni letak sini. Yang ini kita edit free transform horizontal. Ni kita letak sini. Okay, tapi dia tak cantik kan. So, kita adjust dia. Okay, ni kita boleh edit free transform. Free transform hari tu kita dah buat kan. Kita buat untuk apa ni? Text. So, kita adjust dia lebih kurang. Macam tu lebih kurang. Okay. Yang ini. Kita adjust, edit. Free transform. Kita sengitkan sikit. Okay, now kita dah terbalikkan. Kepala penguin kita. Yang tadi yang sini bawa ke sini, ni bawa ke sini. So, save dulu kerja kita. Save as. Okay. Yang tadi tu yang saya ajar adalah macam mana kita nak buat selection. Okay. Yang kita dah gunakan adalah yang ini. Tapi sebenarnya ada banyak lagi cara yang you boleh gunakan. Okay. Yang ini pun sebenarnya boleh juga buat selection. Yang ni. Kalau yang petak ni. Contoh macam ni kan. So, saya pilih layer yang bawah ni. You boleh buat selection ni. Dan saya tekan delete. Boleh juga. Delete. Ataupun you pilih yang bawah ni pun boleh. Tapi lambat. So, untuk case yang macam ni, yang belakang ni, paling cepat
kita gunakan adalah yang ni, Magic Wand Tools. Okay, Magic Wand Tools ni kalau you pilih, nampak dia pilih auto kan. Okay, Magic Wand Tools nampak ni, set dia pilih sendiri. Ni delete. Okay, ni contoh macam ni. Okay, saya guna Magic Wand Tools, tapi you perasan tak ni dia termasuk dekat dalam ni. So bila dia termasuk dekat sini, kita boleh ubah gunakan Quick Selection Tools pula. So gunakan Quick Selection Tools ni, saya besarkan sikit. Saya tolak, nampak tak? So dia ambil yang ini je. So saya berbalik buat gunakan Magic Wand Tool balik semula. Saya tengok, saya gunakan Magic Wand Tools yang ni sebagai contoh, nampak? Dia pilih memang tepat-tepat dia punya kawasan. So saya boleh delete. Yang ini sebagai contoh, ni terlebihkan ke bawah ni. So saya gunakan Quick Selection Tool semula. Saya tolak atas sikit. Saya delete. Lagi mana lagi? Ni bersihkan. So saya delete. Ni delete. Ni. Okay, yang ini tak boleh. Yang ini delete. So yang ini kalau you tengok macam ni. Saya pilih ni. Bila saya pilih ni, okay. Yang ini di sebelah belakang kan, dia tak kena pun kepala tu. So saya delete je lah. So dia tak kena kepala tu. Okay, so yang ini yang lain ni, kalau macam ni kita nak buat macam mana? Okay, ada banyaklah cara. Yang pertamanya kalau kita gunakan yang tadi ni. Okay, pun untuk buat, boleh juga pilih delete. Ni delete. Okay, ada tak tools lain? Ada eraser. So kita boleh gunakan eraser. Eraser tools ni, you boleh pilih eraser ni pun ada dia punya size kat atas ni. Okay, dan kalau you tengok dekat sini, eraser ni ada banyak bentuk. Okay, yang paling biasa adalah dia ambil yang standard. Okay, you dia ambil yang basic punya brush. So you boleh tukar brush tu lah. Contoh, dekat dalamnya ada beberapa brush yang telah disediakan lah. Kalau yang lama, dia ada pilih dekat sini dan dia ada pilih brush dia. Okay, get more brush ni, you boleh ambil brush. Brush ni saya sentuh nanti. Okay. So sekarang ni saya ambil yang general brush. Okay, kalau yang lama sikit dia ada bentuk lain, tapi dia punya design kat sini je lain, tapi yang lain tu sama. So you boleh gunakan brush ni, boleh padam. Okay, kalau macam terlalu kecil, besarkan dia. Padam. Okay, padam sampai habis. Dengan menggunakan tools yang tadi tu, you bersihkan semua belakang dari background dia, tinggalkan yang bawah ni. Okay, dan kalau you tengok dekat sini, kita sekarang ni ada head 1, head 2, lepas tu penguin. Dia berasing-asing. Okay, yang ini head tu, nampak tu? Tak bersih kan? So tak bersih kat situ. Kita boleh bersihkan sikit. Okay, lepas tu ini pun tak bersih sikit. So kita gunakan eraser besar sikit. So you boleh bersihkan lah, kasih supaya cantik. Okay, sekarang ni saya nak merge kan. You tengok saya buat ni, saya right click, merge down. Bila saya merge down, you tengok ni sekarang ni kan head tu, saya merge down. Nampak tak? Dia merge dengan yang bawah tu. Ada satu kepala kat situ. Ni saya merge down. Bila saya merge, head tadi tu kan berasingan, sekarang ni dia dekat dalam satu image. So dia dah lekat dengan sini. Nampak? Okay, kalau yang macam yang tak cantik ni, you boleh bersihkan lah, ataupun boleh gunakan blur pun boleh. Contoh dekat sini, blur tools. So blur tools ni, apa yang gitu boleh buat, you tengok saya gunakan blur tools ni. Saya ambil blur tools ni. So ni saya besarkan sikit. You boleh gosok dia. Okay, so yang mana-mana jagged tu dia nampak macam smooth sikit. Contoh macam ni. So saya klik blur tools, saya gosok dia, tekan button kiri ni, saya gosok dia. So begitulah, yang mana-mana yang macam tak cantik tu you boleh gosok dia. Okay, katalah saya masukkan image yang lain. So saya klik place embedded, lighthouse, saya masukkan.
Okay, katalah saya letak kat sini. File. Place embedded, saya masukkan desert. Okay, masuk kat sini. Alright. Saya letak sebelah sini. Ni nampak tak? Bila saya buat macam ni, nampak tak? Dia tak blend cantik. Yang ini lain, ni lain. So, kadang-kadang kalau you tengok macam poster movie, dia akan combinekan beberapa gambar dan dia seolah-olah nampak macam cantik. Sekeping je kan. So, apa yang kita boleh buat adalah, okay, tengok kat sini. Ni di dalam smart object. Kalau smart object biasanya kalau kita nak buat dia tak boleh. So kita akan rasterize. So bila saya rasterize, you akan tengok gambar dia jadi macam ni. Dia bukan smart object tapi dia dalam bitmap. Sama juga dekat bawah ni, kita boleh rasterize dia. Klik rasterize. Okay. Gunakan eraser ni. Size dia ni besarkan sikit. Eraser ni masa kita nak erase dia ada dua bentuk. Sama ada yang hard, yang betul-betul sharp tepi dia ni, satu lagi soft. Okay, bila you gunakan yang soft ni, dan dia ada juga size kat sini. Okay, so saya gunakan kata lain gunakan ni, saya besarkan soft ni. Okay, nampak tak? So saya gunakan eraser tadi, dia akan blend gambar satu dengan gambar dua. Seolah-olah dia adalah macam sekeping gambar. So begitu juga you boleh buat dekat yang bawah ni. Yang bawah ni kan. Ni, ambil yang ni. Okay, ambil eraser. Ni besar sangat, so kecilkan lagi. Erase. Mungkin boleh tak atas sikit. So yang ini you boleh bersihkan lagi lah. Okay, ni boleh cantikkan lagi lah. Katalah kita nak ambil kawasan ini saja. So kita boleh gunakan yang ini. Kita boleh gunakan crop ni. So saya pilih. So so dia jadi kecil lah. Ni kalau kita nak crop lah. Sini. Okay, yang ini kalau kita tengok ni tersilap ni. So kita boleh buang dia lah. Macam nak buang, kita boleh gunakan Magic Wand Tools. Delete. Kita ada Spot Healing. Spot Healing Brush Tool. Kita ada Healing Brush Tools. Lepas tu dan ada beberapa yang lain juga. Dan kalau yang baru, dia ada banyak lagi ni. Kalau yang lama, dia tak ada benda-benda ni. Semua ni. Okay, kita tengok. Saya nak tunjukkan you Spot Healing dengan Healing Brush Tool. Okay. Kalau you tengok Spot Healing Brush Tool, sebagai contoh yang ini, saya pilih gambar penguin ni. You tengok apa saya buat. Okay, saya tekan button ni. Right click. Saya gosok dekat sini. Nampak tak apa yang berlaku? Okay, dia akan gunakan algoritma. Okay, yang sebelah dia. Sebab tu ini kalau macam ada sesiapa yang ada jerawat, nak hilangkan jerawat dia, you boleh gunakan Spot Healing Brush Tool. Sebab dia akan gunakan algoritma. Dia akan tiru yang image yang di sebelahnya. Okay, you kena buat sikit-sikit lah. Yang ini sebagai contoh. Saya nak hilangkan dia punya tangan tu. Healing Brush Tools. Okay, ada beza sikit. Tekan button alternate. Kita tekan. Lepas tu kita lepas. Kalau you gosok dia, dia akan tiru dekat kawasan yang you tekan button alternate tadi tu. Tadi saya tekan button alternate tu dekat sini. So, bila saya tekan, saya lepaskan, saya gosok, dia akan tiru yang kawasan tadi tu. Tu kalau gunakan Healing Brush Tools. Kalau gunakan Spot Healing Brush Tools, dia memang sendiri-sendiri pandai-pandai dia akan adjust. Okay. Kalau you gunakan Healing Brush Tool, kena set dulu tekan button alternate.
pilih kawasan mana you nak tiru. Okay, tiru, lepaskan, lepas tu you boleh gosok. So dia akan tiru kawasan yang mana kita dah pilih tadi tu. So kalau you buat lagi kemas, dia akan jadi lagi kemas lah kat sini. Opacity ni kalau you tengok apa yang berlaku, nampak? Dia akan kurangkan dia punya opacity dia lah. So saya set, nampak tu? So kadang set tu kalau kita design, kadang-kadang ada macam latar belakang dan sebagainya kan. So dia gunakan opacity. Sama juga dengan fill. Dia lebih kurang sama fill ni. Okay. Now, saya nak you masukkan satu layer. Okay, untuk masukkan layer, saya terlupa nak bagi tahu. So, kalau you tekan layer ni, nampak dia akan buat layer baru. Kalau tak nak, you tekan delete. Okay, saya masukkan layer baru. Okay, katalah dekat layer baru ni, saya masukkan warna putih. Okay, dekat sini kita boleh setting juga beberapa efek. Okay, kalau kita tengok dekat sini. Okay, kita ada normal, distort, ada banyak dekat sini. You boleh cuba kat sini. Okay. Ada banyak you pilih-pilih. Dalam kes ni katalah saya pilih. Okay, saya pilih difference. So, yang ini penguin ni saya letak dekat depan. So, yang ini saya gunakan different punya setting. So, setiap image ni, you boleh setting lah. Kat sini kalau nak ni. Boleh pilih kat sini. So, yang ni saya biarkan. So, saya gunakan yang ini saja. Brush ni, you tengok kegunaan dia. Okay, dekat brush ni, kita pilih brush. Dekat sini, you tekan ni adalah brush yang disediakan. Okay, tapi you boleh pilih ada banyak brush lagi sebenarnya yang dekat online. Okay, you type je brush for Photoshop ke, dia akan keluar brush for Photoshop. Nanti dia akan ada satu file .abr. So, apa yang you perlu buat adalah you just click import. Okay, lepas tu cari yang brush yang you dah download. Ini adalah contoh apabila kita type brush untuk Photoshop. So, ada banyak version kat sini. You tengok dekat sini. Dan kita selalu tengok kan orang design kadang-kadang ada bentuk yang macam-macam cantik. You tengok ni. So, ada banyak lah. Okay. Macam. Okay, you tengok ni ada banyak sangat ni. So, you boleh pilih yang berkenan. Dan kebiasaannya nanti bila you download brush ni, dia mesti dalam .abr So, bila .abr tu nanti, you just import. So, dia akan replace dengan brush-brush yang ada ni. So, nampak you punya design akan lebih cantik, bersesuaian lah. Pastikan you guna sekiranya ia diperlukan lah. Kalau tak perlu, you tak payah gunakan brush ni. Kalau you awal guna yang Photoshop yang lama sikit, list of brush tu dia akan ada dekat sini. Okay, ada dekat sini list of brush. Tapi ni yang PS ni yang baru sikit, so dia tak ada dekat situ. Tapi sepatutnya dia akan ada banyak berdiri dekat sini. Okay, now kita tengok, saya gunakan apa yang ada je dekat sini. Sebagai contoh, saya pilih satu dekat sini, brush. Okay, brush ni. Dan brush ni dia sama juga, ada dia punya size dia dekat sini. Okay, kita katalah saya buat satu layer baru. Saya klik new layer. So, dekat atas layer ni. Kalau saya klik sekali, you tengok, saya klik sekali. Okay, dia akan jadi satu. Tapi kalau saya klik lama, button kiri tu saya klik tak lepas. Saya tarik. Dia akan jadi banyak. Okay, nampak? Ni new layer. Okay, saya klik ni, saya klik sekali. Tapi kalau saya klik banyak kali, lama-lama, so dia akan jadi banyak. Sini kita boleh letak efek yang kita dah belajar sebelum ni. Okay, sebagai contoh, saya letak outer glow ke. Okay, so nampak tak? Dia macam ada bersinar-sinar tu. Okay, hari tu kita dah gunakan apa ni? Pen tools ni untuk buat lukisan sebagai contoh. Ke sini. Okay, lepas tu kita colorkan dia, fill path. Klik OK.
Okay, bila warna ni dah masuk, okay, kita sebenarnya boleh juga tukar dia punya setting kat sini. You boleh gunakan yang setting hari tu, yang blending option tu. Yang sama ada gunakan gradient dan sebagainya, boleh. Okay, macam ni sebab dia berada pada layer yang sama. Sebab itu saya tadi lukis yang ni dia bertindih dengan layer yang brush. Sebab tu kita setting kat sini, dia bertukar semua. Okay, alright. Okay, sini saya tekan T untuk masukkan teks. Okay, ni sebagai contoh saja saya masukkan teks. Tukar warna. So, saya letak setting sikit. Okay, setelah you siap semua, okay, apa you boleh buat adalah you boleh export as ataupun you save as lah. Okay, dekat sini you boleh pilih format yang you nak buat lah, JPG ataupun PNG, tu biasanya lah. Okay, lepas tu you klik export all. Okay, you boleh gunakan export ataupun save as. Okay, sebelum saya terlupa, kalau you perasan dekat sini layer kita ni berserabut sebab dia banyak macam ni. Jadi untuk kita manage benda ni, biasanya kita akan letak dekat dalam folder. Sebagai contoh, saya buat ni satu folder. Okay, sekatalah saya namakan satu folder background. Okay, background tu katalah yang ni lighthouse. Ni saya tarik masuk dekat dalam BG ni, background. So dia dekat depan kan, so saya tarik BG ni kat belakang, kat bawah. Okay, yang ini apa? So dia akan nampak lebih kemas lah. So background dah dekat belakang. Mana-mana yang bersesuaian, yang you boleh groupkan dia, you terus groupkan masuk. So kalau you tengok dekat sini, ini tak semestinya buat, tapi kalau you buat macam ni, dia lebih manageable lah, senang nak kita nak manage. Sebab kita tahu yang ini group yang mana, ini group yang mana, ini group yang ini group yang mana. Itu tentang macam mana nak manage you punya layer. Okay, ada satu yang mungkin saya terlupa nak tunjukkan adalah image size dan juga canvas size. Ada beza antara dua ni. Image size ni adalah kita punya size sekarang ni. Kalau you tengok dekat sini, image size kita adalah 21. So you boleh kecilkan kalau you nak kecilkan size ni. Sebab apa, bila you kecilkan, mungkin dia punya size memory pun akan lebih kecil. Image size, so dia akan kecilkan benda ni 10 sebagai contoh. So kalau you tengok dekat print size, dia jadi kecil. Ada satu lagi kat sini, canvas size. Kalau you tukar canvas size adalah, sebagai contoh, sini saya tukar 10. Okay, canvas size adalah dia punya belakang ni, canvas dia. Bukan dia punya image ni, tapi canvas. So bila you gunakan canvas size, dia tak akan efek pada gambar. Dia akan efek pada belakang canvas saja, bukan pada gambar. Berbanding kalau you gunakan image size. Kalau you gunakan image size, dia memang akan tukar dia punya size image tu. So tu hati-hati. Okay, jadi itu adalah penggunaan macam mana cara kita nak edit image. Lepas tu saya ajar macam mana nak kita gunakan eraser.
Okay, untuk kita erase. Lepas tu kita gunakan brush. Lepas tu kita gunakan setting effect dekat sini. So saya harap you all explore lagi. Dan pada saya, apa yang saya dah tunjukkan ni kemungkinan dah boleh lah untuk buat you punya project. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.